Okey, siapa dekat sini daripada kelas Dr. Safwan Marwin? Pengantar pemasaran, betul? Kelas Dr. Aman Nurah? Kita. Ada lagi tak kawan-kawan? Kashif Kaskan. Okay, for this session, do grab the opportunities. Then we may ask Dr. and Dr. and the team any question related to the business. Tak tanya apa-apa yang berkaitan lah. Ini peluang bersama usahawan operasi yang kita jemput. Okay? Apa soalan ni? Background. Social entrepreneur. Tak start lagi, kau dah record eh? Entahlah. Nak pause sikit lah kan? Tadi kita warm up sikit boleh? Okey. Okey, tapi sebab duduk dia. Nampak. Okey, sambil kita punya member nak ambil tempat duduk tu, it's a simple gesture. Need your favor to just wave to my colleague over here lah. Dia ada buat video sikit. Okay, starting from that age until that point lah. Okay, just wave, simple wave saja. Just can say hi, bye, everything lah. Okay, 1, 2, 3. Okay, simple wave, simple wave. Okay. Zoom in sikit, mana tahu masuk dalam TikTok. Okay. You can search dekat TikTok kita jenama sendiri Azti, AZTIE. Okay. Sebelum tu siapa yang belum scan boleh scan dulu. Okay. Okay. Tanpa melengahkan masa dan ruang, saya dengan segala hormatnya menjemput Datin Siti Salna untuk memberikan sedikit perkongsian mengenai keusahawanan, dunia keusahawanan. Persilakan. Hai, nama saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay. Yang saya muliakan Profesor Nadia Dr. Arman Nurah, Dr. Azrin Nashwa dan Datuk Ahmad Aziz, Eksekutif Director, dan semua pelajar-pelajar sekalian. Okay. Terima kasih saya nak ucapkan mengucapkan sekali dekat pihak dunia sebab memberi kami peluang dan ruang untuk nak ganti ucap Profesor kami duduk kat sini, okey? Boleh tak? Boleh kita hari ini boleh tak kita berkongsi cerita? Boleh tak? Boleh. Alhamdulillah. Semua sihat ke? Sudah lunch? Alhamdulillah. Okey. Okey, boleh saya start lah. Izin untuk saya start lah, boleh ah? Okey, hari ini kami diberi peluang untuk mengadakan jual bicara keusahawanan. Okey, keusahawanan. Jadi mula-mula tadi Nova Hanmada introduce, kami adalah dari Azti Group of Company. Okey, Azti Group of Company ni saya rasa anak-anak semua tak kenal kan? Tak kenal kan? Betul tak? Kalau kita lalu dekat saya kan nampak kami kan? Betul tak? Hari ni pakai uniform kan? Kan? Okey. Apa itu Azti? Kita akan kenali Azti Group of Company nanti. Okay, permulaan sekali apa yang saya nak introduce adalah siapa? Betul tak? Okey, saya Siti daripada Azti Group of Company. Okey, apa yang saya punya tanggungjawab dekat Azti Group of Company ni? Saya adalah founder. Azti Group of Company
saya juga founder untuk Ati Beauty Care dan Naturabel. Okay? Kalau pengalaman kerja, saya ni kerja kilang dulu. Saya adalah head of production dekat Philips Multinational. Okay, saya berhubung banyak country untuk Philips Multinational. Dan saya berpengalaman lebih kurang 19 ke 20 tahun dalam bidang industri yang saya cakap sekarang. Okay? Beauty. Industri beauty. Okay? Jadi saya pun ada sertifikat untuk train the trainer. Saya untuk trainer. Okay? Jadi saya juga di-appoint sebagai mentor untuk lembaga wilayah kemajuan Kedah. Itu Kedah. Saya adalah mentor untuk Kedah bawah program mentor mentee. Okay? Jadi itu yang lebih kurang sikit lah tentang saya. Dia tak kenal saya kan? Sekarang baru kenal kan? Nama saya sendiri. Next. Okay. Ini cuba kita nak kenal hari ini ni. Apa itu Astigro? Kita tak biasa dengar pula. Kita dengar banyak kami berusaha kan? Diorang tak biasa dengar sebab kami kecil saja. Astigro ni kami kecil saja. Okay, kita beroperasi di negeri Kedah. Okay, mainly di negeri Kedah. Okay. Bawah Astigro ni apa yang kita ada? Okay, saya ada beauty industry untuk bawah Astigro ni yang mula sekali emak dia Asti Beauty House and Spa. Asti Beauty House and Spa ni saya berniaga sejak tahun 2004. Dah lebih kurang 19 tahun. Dulu 5 tahun lalu saya ada 7 tahun ni. Dulu saya ada 7 tahun ni. Okay, lepas COVID ini 3 maintain 3. Okay, this is mother dia, this is mak dia. Saya bermula bisnes dengan Asti Beauty House and Spa. Itu tahun 2004. Kalau tak silap saya 2004 anak-anak semua ni ada yang baru lahir, ada yang umur setahun, kan? Ada yang belum lahir. Kan? Itulah. 2004 umur aku dah. Okey. Jadi maksud dia apa? Saya buat kan? Betul tak? Kan? 5 tahun. Okay. Baru Yang lah. kedua saya ada Ati Beauty Care. Ati Beauty Care ini adalah produk saya. Produk jenama sendiri yang berasaskan semula jadi. Kalau dulu 7 tahun yang ni, bukan 7 tahun, 3-4 tahun yang dulu sebelum COVID, saya selalu masuk dekat Dia lah aku iron banyak baju program sekolah dia. Yalah, aku saya masak pernah cakap cantik Pak, semula jadi, produk semula jadi. Okay, jadi saya punya produk memang berasaskan semula jadi. Okay. Lepas tu saya ada Asti Resources. Asti Resources ni kilang. Kilang, okay. Kilang produk penjagaan diri dan kosmetik yang bertapak di Sungai Petani Kedah. Okay. Kilang ini lebih kurang 4 tahun. Okay. Lepas tu saya ada produk juga jenama sendiri bawah Naturabel. Okay. Ini adalah di antara beauty industry. Okay. Ini adalah apa? Yang mana yang kita kata masuk Astigro ni, ini adalah company yang masuk dalam Astigro. Okay. Di sini pula kita ada others industry. Kita ada Kasar Kasih Guest House. Apa itu Kasar Kasih? Kasar Kasih adalah hotel bajet saya yang kecil. Okay. Lepas tu saya ada Pos Mini. Pos Mini franchise daripada Pos Malaysia. Dan kami soon dari Pak Presiden kami soon private Villa Sofia. Januari, insyaAllah Januari. Okay. Saya start detail lah. Saya start detail dengan okay. Saya akan start detail dengan Kasar Kasih Guest House. Okay, Kasar Kasih Guest House ni, you boleh tengok kat slide. Kita beroperasi di Langkawi lebih kurang 8 tahun. Yes. Syikin, si kau kena sign tak? Si kau kena sign tak? Jadi dia 3 tingkat. Ini waktu siang, saya suka waktu malam. Kan, macam Aladdin. Gambar kan? Okay. This is kita punya guest house. Okay. Jadi kita dah beroperasi lebih kurang 8 tahun dekat Kota Silang yang betul. Okay. Jadi ini di antara bilik yang kita tawarkan. Kita ada 3 jenis bilik. Kita ada garden view, kita ada family room, kita ada superior room. Okay. Kita
Kita pun terima banyak tetamu sebelum COVID daripada UUM. Dia orang buat team building, dia orang buat motivation, banyak kita terima. Satu bar. Okay? Jadi mungkin next tu kita boleh? Okay. Okay, this is kita punya first guest house. Okay, ini pos mini tahu kan? Pos orang kan? Tetapi apa yang kita tawar kat pos mini kita ni adalah kita tawarkan untuk parcel, billing, apa tu? Ya, our name haven't put up. Insurance. Our name haven't. Apa yang Pos Malaysia tawar, kita tawar. Okay? Mari kita tengok private pool villa Safia. Apa yang ada? This is kita punya private pool villa. Kita akan ada 3 bilik. Muat untuk 10 ke 12 packs. Kita ada provide kitchen, barbecue, pool dan fully furnished. Dia insyaAllah dia akan complete by Januari. Okay? Itu yang tadi tu semuanya ada business atau industri. Yang paling saya minat, orang kata minat beauty ni ya. Saya cerita, saya boleh cerita minat beauty ni 5 hari 5 malam dah tidur bang. Orang kedah kata apa tau? Dia punya minat tahap tu macam tak boleh nak bincang. Sebab itu is my macam darah saya, life saya. Okay? Kita cakap about beauty. Sekarang sonok. Okay? Tadi tak bersonok lah, kan? Sekarang kita cakap about beauty. Okay, this is my Azdi Beauty House and Spa di Sungai Petani. Beroperasi di Sungai Petani. Lebih kurang 19 tahun. Jadi di sini kita tawarkan berbagai-bagai package. Berbagai-bagai produk. Dan saya juga di antara orang yang reka cipta untuk package produk dan servis. Okay? Sebab saya dah bilang, saya reka produk apa nak buat, produk apa nak buat servis. Jadi kalau you pergi dekat Azdi Beauty House, you mungkin tak dapat servis tu di Malaysia, you mungkin tak dapat servis tu di Kuala. Jadi kita design sendiri. Okay? Kalau untuk student nak tahu, saya boleh kongsi, saya diajar. Okay? Kita tu, sekarang kita tu, boleh? Wah. Ini adalah kita punya Azdi Beauty House. Apa servis yang kita ada di sana, kita ada produk. Kita ada bilik kawasan muka. Kita ada bilik kawasan body. Kita ada masian, kita ada spa. Kita ada massage. Kita ada macam-macam. Okay? Jadi kita tawarkan untuk kecantikan, healing, perawatan badan, rawatan muka, semua komplit. Mani, baby, scrub, spa, body massage, relaxing massage, balloon. Jadi kita ada komplit. Dalam satu tempat komplit. Okay? Kita ada komplit. Ini yang kita berniaga selama satu. Okay? Ini Azdi Beauty House. So next. Okay, ini package. Apa yang kita tawarkan package untuk Azdi Beauty House dan Spa. Ketiga-tiga cawangan kita. Okay? Jadi siapa yang plan-plan nak kahwin, apa tak? Ada kan? Betul ke tak? Kan? Dia ada kan? Package salju, package puteri, package dream, apa tu? Bride to be. Ada semua ada gitu. Dari harga serendah RM90 sampai ke RM500. Jadi semua orang mampu beli. Dan di package kita juga kita ada tawarkan macam biasalah. Dan saya datang UM, saya bagi buy one free one. Kita pun ada package buy one free one. Jangan surprise. Okay? Okay, nice. Okay. Ini yang tunjuk. Ini yang beauty dia. Okay? Statistik pelanggan Azdi Beauty House selama 19 tahun. Di sini ya, kalau boleh minta perhatian sebab di sini you boleh belajar sesuatu. You boleh belajar sesuatu. Sebab bila saya ajar student, saya ajar mentor mentee ke program, ini yang paling saya kenakan. Sebab dalam hidup kita nak cari pelanggan baru sukar sangat. You nak maintain pelanggan lama senang dan mudah. Okay? Ini sebab
kita kategorikan kepada kaum. Okay? Pelanggan kita ada Melayu, lebih kurang 60%. Okay, Melayu, kita ada Chinese dan kita ada Indian. Kita pun ada foreigner sebab dekat Sungai Petani kita ada industri. Dan kita ada hotel, kita ada industri. Kita pun ada foreigner dan kita ada others. Okay? Jadi semua kategori ada dekat kita. Okay? Semua kategori ada dekat kita. Dan di sini kita susunkan by age. Okay? Kita ada, saya punya klien ada seawal 9 tahun. Sebab anak dia, kulit anak dia ada masalah. Eczema lain ni, jadi kita rawat seawal 9 tahun. Jadi kalau saya breakkan dia 20 tahun ke bawah ada berapa persen? 5%. 21 ke 30 ada 15%. 21 tahun ke 40 ada lebih kurang 35%. Dah higher lah. Okay, maksud apa di sini? Maksud apa? Saya tahu. Kita ada, kadang-kadang kita ada silap penggunaan produk. Produk kita guna salah, dia tak rosak pada hari itu, minggu itu, bulan itu. Betul tak? Produk yang kita guna salah, dia tak rosak muka kita pada hari itu, minggu itu dan bulan itu. Dia tunggu bila dia rosak. Yes. Jadi, nampak tak? Okay, lepas tu kita ada 41 ke 50, 21 ke atas. Jadi ini semua kategori yang duduk dekat saya. Okay, yang ada dekat kita daripada kita berniaga tahun 2004 sampai sekarang. Okay, next slide kita. Okay, ini lagi menarik. Okay, di sini Kejaya. Kita asingkan Kejaya. Mana golongan yang paling ramai dekat kami? Nombor 1 kita ada golongan elit. Kita ada lebih kurang 20%. Kita ada golongan profesional, doktor, profesor, kita ada golongan profesional, lebih kurang 35%. Kita ada seluruh rumah, kita ada orang yang work from home. Sekarang ni work from home, kerja kan, online business, semua ni semua. Okay, kita ada 20%. Nampak tak? Anak-anak duduk kat mana? Anak-anak duduk kat mana? 20%. Kita student pun pendidikan kita sudah okey. Okey, di sini yang tadi saya dah ceritakan benda apa yang paling penting sekali. You nak dapatkan klien baru dalam bisnes suka sebab dia tak kenal you kena cerita dari A to Z. You introduce siapa, buat apa, bla bla bla, ni pergi saya rawatan saya bla bla. Tapi untuk you maintain klien sedia ada, senang tak? Kalau you tengok di sini 15 tahun dan ke atas. Saya ada klien saya yang 19 tahun sampai sekarang. Daripada dia, emak, dia anak dia beranak-anak, dia kahwin dan dia ada cucu. Maksudnya di sini saya ada 3 generasi. 45%. Kita akan tanya soalan selalu. Kenapa orang Bumiputera, orang Malaysia, orang Melayu berniaga 6 bulan tutup, 7 bulan tutup, 8 bulan tutup. Kita kata, oh dia buat bombong kat saya, oh dia dengki dekat saya, oh dia tutup pintu saya. Pernah tak kita tanya soalan, apa salah saya? Sebagai penguasa, sebagai usahawan, apa salah saya? Tak pernah kan? Sebab mana ada orang salah diri sendiri. Kalau you berhenti kerja, kalau you kerja apa, you salah siapa? Kan? Am I right? Betul tak? Kalau you berhenti kerja satu hari, mak you tanya, no, kenapa berhenti? Oh, bos tu tak boleh pakai lama. Bos tu memang, nampak? Kita sebenarnya masuk lewat sebulan 5 kali. Kan? Ponteng sebulan 3 kali. Tapi salah siapa? Salah bos kan? Nasib salah bos. Betul tak? Kan? Tak cerita bos tu tak? Tapi nak cerita ini. Ini. Nampak tak? Okay. Orang kata rezeki saya berniaga selama 19 tahun. Tapi saya boleh maintain 19 tahun punya customer. Kesetiaan. Kenapa? Kalau siapa nak niaga, datanglah dekat saya. Ini betul saya cakap. Sebab tu saya dilantik sebagai mentor untuk Kedah. Sebab Kedah adalah memang dia urus untuk usahawan.
Tak kira golongan apa, usahawan muda, usahawan baru, usahawan ibu tunggal, usahawan terlebih umur, terlajak, tak kisah. Sebab itu saya di-appoint sebagai selama 4 tahun di-appoint sebagai mentor untuk Kedah. Sebab saya akan ajar dulu macam mana nak nego. Kalau tak minat, kalau tak boleh buat, jangan nego. Buat saya boleh juga. Buat susah tu kan. Nak nego kena jadi macam saya tau. Dia punya tahap minat tu tak boleh buat bincang lah. Okey, boleh? Laju sangat tak? Okey tak? Laju sangat? Clear tak? Okey, jadi kita kata balik kat sini, nampak tak? Jadi maksud dia, saya untuk nak cari klien baru, saya tak perlu masa yang banyak, betul tak? Saya hanya polish klien yang sedia ada dengan package baru. Mana lebih senang? You cari klien baru, you polish klien yang sama dengan package baru, you upgrade dia. Betul tak? Jadi kami dekat Asti Beauty, kami every 2 months kami akan upgrade package dan servis kami. Sebab tu kalau saingan kami, dia tak boleh nak ligan kami. Memang tak boleh. So kita design sendiri, kita upgrade sendiri. Okay? The next is 10 tahun. Kita ada 35%. Okay, dalam sini saya nak tanya anak-anak dalam sini, apa yang kamu nampak? Apa yang kamu nampak dalam sini? Dalam sini. Maksudnya saya kurang apa tak? Kurang kan? Kurang. Jadi di mana nampak dia tolak ke mana? Loyalty, kesetiaan kan? Jadi kita hold that client. Sebab dia kena ingat tau, you hold that client, satu family tu kat you tau. Bukan mak dia seorang tau. The whole family you hold, the whole family tu. Sebab tu saya kata, kesilapan kita dalam buat bisnes, kesilapan orang kita, kesilapan orang Malaysia dalam buat bisnes apa dia? Kita asyik nak cari klien, tapi kita lupa dah, kita lepas pandang you punya database. Kan? That is the thing. Betul. Ini dia. Saya ajar usahawan-usahawan yang dah bertahun-tahun, ada 7 tahun dan 8 tahun, polish balik. Diorang berniaga 1 bulan dapat 2,000, 3,000, 2,000. Kita polish balik sampai ke 20,000 satu bulan. Teknik simple je. Betul. Simple. Okay? Boleh tak? Okay. Next. Okay. Ini adalah coverage saya, coaching dan training dari saya lah. Lebih kurang 31 daerah dekat Malaysia. Jadi you tahu-tahu lah, itu maksudnya saya ni tua. Kan? Betul? Jadi ini coverage saya, lebih kurang 31. Jadi semua, boleh kata almost cover. Pantai Timur ada, kita punya Penilai, Melaka ada, kita punya Kedah ada, Penang ada, cover. Okay? Kebanyakan saya ajar untuk pengurusan spa. Beauty and spa, pengurusan beauty and spa. Okay? Okay, next. Okay, ini achievement untuk Asti Beauty saja tau. Achievement untuk Asti Beauty House and Spa. Okay, di sini kita ambillah 2-3 atau tidak, banyak sangat slide kita. Okay, kita boleh tengok dari sebelah sana, launching Lestari Beauty. Okay, ini projek pertama kali di Malaysia. Ini saya ambil challenge projek ini. Kita launching masuk TV1 kan? Okey, masuk ATM 31. Okey, kita launching projek ni pertama kali di Malaysia yang kita launch projek berkelompok untuk beauty. Duduk diam-diam. Daripada kosong, saya ajar dia orang dari kosong sampai saya buka spa kat dia orang. Bawah kerajaan, bawah Kedah ini, dia bagi dekat saya peruntukan RM200,000. Saya kena start dari kosong, ajar dia orang sampai buka spa. Empat orang wajib dalam satu spa. Dia kena kongsi, dia panggil perkongsian. Ini cabaran paling besar saya hadapi. Sebab dalam family kita pun dalam empat anak dia cakap, betul tak? Ini 4 dari keturunan yang berbeza, background yang berbeza. Tapi Alhamdulillah, ini masuk tahun kedua, dia orang still lagi
bersama dan diorang berjaya buka satu lagi cawangan. Jadi berjaya ke tak berjaya? Yes, sebab ini Kedah kata kat saya, are you sure? Are you sure? You nak ambil projek, you nak buat projek ni, saya bincang kat Langkawi, dia tanya, are you sure? Kita ya. Just percaya. Terbukti tak? So far Alhamdulillah, this is projek yang memang bagi saya challenge. Nak pastikan 4 orang yang kepala otak lain-lain duduk dalam satu tempat, ambil share yang sama. You orang A buat, orang B dapat commission. Orang B buat, orang A dapat commission. Dia rasa-rasa orang nak bagi ya. Tak ingat tahu, tak mahu je. Dia buat saja lah. Tapi dia orang kena kongsi. Tapi Alhamdulillah. Okay? Ada teknik dia. Okay? Itu kita launch dekat TV1. Ya rendah lah program ni sebab di Malaysia tak ada orang buat TV. Saya yang buat. Okay? Ini launching dia. Okay, lepas tu kita ada launching untuk, kalau kita tahu golongan kita lah, kita kan Datuk Khadijah Ibrahim, kita masih orang tak kenal kot, no? Kenal? Kenal? Okay, Datuk Khadijah Ibrahim launching produk dia dekat kita, Activity House, sebab kilang saya yang buat produk dia. Sekarang dia dekat Singapura, dia pulang kat Malaysia, dia jual Brunei, Singapura. Banyak kat sana, okey? Okay. Ini adalah program sama juga, Kedah, Power Kedah. Tapi ini berbeza dari tadi. Ini masuk TV9. Ini TV9 cerita saya. Ini dia panggil mentor-mentee individu. Betul lah, betul ya? Satu sport, satu token. Inilah. Okay, ini kita ada 3, bukan silap. Kuros, Z Beauty dan Aura Spa. Kita ada 3. Dekat Pendang, Nitra dan Ubanjang. Ini yang saya boleh nak cakap sampai esok lagi kan. Kita cakap sikit sudah kan. Okay, next. Okay, ini achievement kita untuk Azmi Beauty House. Kita ada 3 star daripada SME. Kita ada kolaborasi dengan College Community dan She's taking pictures, so I think Okay, next. Okay. Sekarang sampai kat sini. Apa kepakaran kami? Apa yang saya beritawarkan untuk anak-anak sendiri? Apa kepakaran kami? Okay. Jadi ini kepakaran kami untuk Azmi Beauty House Spa. Jadi saya boleh ajar untuk perkhidmatan pengurusan spa yang betul. Yang betul, dia kata tadi yang betul. Semua orang boleh berniaga. You ada duit, you boleh berniaga. Tapi you berniaga selama sebulan, setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, atau you berniaga 20 tahun. Itu je. Kan, betul tak? Kita dilahirkan orang kaya, bapak bagi 1,000, kita berniaga. Lepas tahun kita tutup. Sebab lebih mudah kan? Tapi kalau kita berniaga dengan pengurusan yang betul, insyaAllah, bukan satu, lepas 2-3 tahun dia akan tambah lagi satu, tambah lagi satu. Kan? Betul kan? And then kita ada produk, kita akan tawarkan produk berasaskan bahan semula jadi. Dan kita buat coaching, training kepada usahawan dan spa juga, berlatih untuk pemahiran, program, teori, ketika, misi, pemasaran, bla-bla tu. Dan kolaborasi juga kita dengan agensi-agensi kerajaan dan kita ada pengurusan untuk platform social media. Sekarang ni saya yang uskul pun kena belajar buat social media. Tidak kan, no? Tinggalan kan? Semua ada TikTok kan? Jadi uskul pun ada juga. Okay? Next. Okay. Kedua. Okay. Item yang kedua. Okay. Ati Beauty Care. Okay. Ati Beauty Care ni dia produk. Okay. Dia produk yang saya lahirkan dia 15 tahun yang dulu. Okay. Kan kita baca balik lah. Tadi kita baca Ati Beauty 19 tahun ke lah. Spa kan? Produk 15 tahun. You rasa kalau produk 15 tahun saya jual sampai sekarang, rasa produk tu berkesan tak? Kan? Rasa produk yang saya jual 15 tahun tu berkesan tak? Sampai sekarang tak? Saya jual. Sebab ada produk saya yang memang saya tak jual besar-besaran, ini betul. Saya tak fokus on produk besar-besaran. Sebab saya ada banyak kerja nak buat. Tapi saya ada ejen-ejen saya yang tersendiri, yang saya ada ejen paling win sekali saya cakap terang. Dia orang Malaysia tapi dia dekat Toronto. Dia dekat ada yang adik-adik dia dekat Nepal. Kat Manado. Dan dia orang memang guna produk saya
punya ada claim satu bank tu untuk kebanyakan orang yang naik Everest ke, yang musim sejuk ke, dia akan sapu dulu kaki sebelum dia pakai stocking. Dia tak keren. Jadi dia every 3 months dia akan balik ke sini dan dia akan bawa produk. Jadi you imagine tengok tak. 15 tahun yang dulu saya buat Majika Bank ni, sampai sekarang saya tak boleh tukar botol. Bila saya tukar botol saja dia sudah naik ni. Sebab apa? Dia cakap benda ni fake, tak original. Dia punya klien yang masalah semua tak mau. Itu dia Melayu pun tak boleh cakap. Janji benda lagi sama. Jadi terpaksa lah. Even colour semua, tulisan semua dia tak boleh tukar. Jadi saya lah old school, jadi lagi old school lah. Okay? Ini di antara 15 tahun punya produk yang sampai sekarang dia jual. Kalau you tak saya cakap betul tak? Kan? Betul tak? Maksud dia, walaupun produk ni semula jadi, tak setanding antara bangsa yang betul-betul dari kaum yang besar, tapi sekurang-kurangnya saya puas hati produk saya sampai sekarang orang boleh guna dan boleh membantu. Okay? Sebab itu hashtag tagline kita, Hati Beauty Care itu adalah kejeritaan semula jadi. Maksudnya boleh cantik pun semula jadi, betul tak? Dia pakai chemical pun, kan? Okay? Okay. Ini salah satu juga kita ada Bidara Club, roll on. Okay. Ini sama juga, tapi ini pun produk baru juga, lebih kurang, dalam tahun baru. Dan ini juga di antara yang hot selling. Hot selling. Okay. Hot selling produk. Okay. Next. Okay. Question. Sama similar dengan bank tadi, lebih kurang. Okay, di sini saya akan cerita apa dia tu, apa kegunaan dia. Jadi macam inilah bila kita present untuk agent, untuk stocking, untuk wholesaler, sole distributor, inilah apa kelebihan produk kita yang kita boleh buat. Okay? Contoh. Okay. Cari kejap. Okay. Sama juga dengan Hati Beauty, apa pakar kami, apa yang kami suggestkan, apa yang kami boleh offer. Don't very here have you see. Sama juga untuk stokis, untuk agent, Can see very clear. untuk kita yang nak buat dropship, untuk kita yang nak niaga cari. Untuk cari pengalaman. Saya beritahu, kalau kita nak berniaga, kita nak start berniaga, seeloknya kita kena start dari muda. You kena cari base tau. You ada base dulu, foundation dulu. You tak boleh, bila keluar universiti, minta kat mak RM50,000, nak berniaga tak boleh. Secepat tu you tak boleh. Really betul. Sebab management dia lain, pengurusan dia lain, cara dia lain, dan dia punya risiko dia lain. Tak sama dia nak kerja. Tak sama. Ini betul. Jadi ini kita boleh bantu. Okay? Kita mungkin boleh ada, saya pun selalunya lepas saya buat coaching macam ni, memang akan ada student akan datang balik kat saya dengan buat assignment ke apa, saya welcome. Ini betul. You cari time yang saya ada masa dan you orang boleh untuk lanjut dia. Tak ada masalah. Okay? Aku tengah download. Clear tak? Laju sangat? Okay. Okay, habis dah cakap dua produk tu habis dah. Okay, sekarang kita pergi dekat kilang. Nak tengok kilang tak? Okay, kilang produk penjagaan diri dan kosmetik. Mesti saya tahu kan? Okay? Okay, sekarang okay, ini kilang kecil saya. Okay, kilang kecil saya, nama dia Azri Resources, dekat Sungai Petani juga, dalam industri area. Dia panggil Kedah Halal Park. Bila sebut Kedah Halal Park, bermaksud benda dalam tu semua halal. Okay, kalau you buat proses benda-benda tak halal tu, dia tak bagi jual. Okay, jadi kita berada dalam Kedah Halal Park. Ini kilang kita. Lebih kurang, kita memang produk dia nama sendiri. Okay, maksud dia produk kita ada dua jenis bisnes. Satu produk kita sendiri dan satu lagi kita OEM. Maksudnya kita buat produk untuk founder di luar sana. Kami di bawah Kementerian Kesihatan dan you tengok kat sana dia ada GMP. GMP maksudnya kita diberi lisen oleh kementerian untuk mengeluarkan produk orang lain dan berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, jadi you jual produk macam yang ada atas meja ni, tak ada masalah. Produk you semua ada CJ, produk you melalui lab test,
tes makmat, semua produk you memang tak perlu was-was, memang produk you boleh guna. Okay? Okay, next. Okay. Apa itu Asti Resources? Siapa yang dah biasa masuk kilang skincare? Ya. Sebab kilang kami buat skincare, body care, hair care, apa lagi? Okay, semua okay kita buat. Okay? Semua okay kita buat. Okay? Kalau ni lah. Like Polaroid. Sini macam masuk kilang tu lah. Kan Polaroid you have to. Apa dulu dia akan jumpa dia ada apa tu si Orun, dia ada Cenjung, dia ada Mamat, dia ada tempat pemrosesan, dia ada tempat timbang, tempat RTQC, untuk admin, dia ada packaging, intermediate, ada tempat proses cair, kan, mixing, filling, cotton. Ini adalah proses kita di dalam kilang. Dalam kilang saya ada 15 bilik. Okay? Jadi proses untuk skincare berbeza dengan kilang-kilang yang lain. Kilang-kilang yang kita kata kilang chips ke, kilang-kilang skincare ke, kilang-kilang lain lah. Baju, basuh, tudung, memang beza. Dia satu proses, satu bilik. Macam Di kau. proses. Okay? Bila GMP ni masuk dia, prosedur follow Kementerian Kesihatan. Okay? This is maksudnya kita ada semua kita tawarkan. Okay? Complete daripada A to Z. Kalau kita nak jadi founder, kita tak pandai tak apa. Datang je kami. Kita ada coaching, kita akan ajar, kita akan guide. Okay? Next. Okay, jom. Jom. Okay. Ada benda kan? Okay, semua ada benda kan? Okay, ni. Okay, so musik. Okay, ini. Ni dah cakap video pun. Okay. This is kita punya catatan organisasi. Catatan organisasi kita punya executive director is Dr. Azman tadi. Saya as a managing director. Kita ada factory manager is Ana. Okay. Jadi ini kita punya organisation. Organisation memang follow the GMP and JKM punya rule. Okay. This is salah satu proses yang lebih kurang orang kata apa? 50% yang kita boleh kongsi. Okay? Ini untuk darah shower gel, betul tak? Darah shower gel kan? Darah shower gel. And then untuk apa tu sabun handmade. Handmade soap. Okay. Serum. Serum, face mist, ada macam-macam hydrating lotion, lotion, sunscreen. Okay. Ini adalah founder-founder kita. This is sedikit perkongsian apa yang kita buat ke sana. Dari korang sini lah, kalau orang buat apa, orang akan pergi okay. This is Mr. Fitty. Kenal? Ini betul? Ya, okey. Ini lebih kurang ada dua packing, packaging. Proses packaging. Kita akan design maksudnya dari hari ini kepada packaging boxing. Ini Itu di mana? Kita lah. Lepas ni ada quiz tau. Hadiah tau. Untuk. Okay, kena tengok apa yang tulis dalam hasil. Okay, dan quiz dah ada hadiah. Okay, ditanya tau. Q&A pun ada hadiah. Quiz pun ada hadiah. Okay, boleh? Enjoy. Okay. Okay. Okay, this is tadi saya cerita untuk Asti Resources. Kita ada OEM, kita ada
produk sendiri. Okay, this is di antara produk kita Naturabel. Okay, beza Naturabel dengan Ati Beauty Care adalah Naturabel kita pasarkan kepada global, kepada worldwide. Okay? Kalau you tahu apa maksud Naturabel, Naturabel tu dalam bahasa Perancis bermaksud kejelitaan semula jadi. You patah balik kepada Ati Beauty, apa dia punya hashtag? Ada soalan tu. Kejelitaan semula jadi relate lah. Cuma saya tak jual banyak sangat lah Ati Beauty dekat global. Orang kata produk ni macam nama pelik kan? Kan? Kalau kita pun Naturabel, wow, standard kan? Betul tak? Okay. Jadi ini di antara produk saya yang terbaru, keluaran kilang, yang memang kita R&D sendiri, kita design sendiri. Especially kalau you tengok ini dua fabric linen nama dia, fabric linen. Ini dulu kalau you percaya, memang dekat Malaysia tak ada lagi orang buat. Memang ada orang buat yang kita spray-spray yang kat rumah kita untuk bedsheet tu semua tu. Tapi itu berasaskan lain. Kita punya adalah lemon makan. Lemon makan ni pokok dia macam pokok apa? Teh. Dia pattern, dia pokok dia tak Australia saja. Tapi kerajaan kita beli, pattern kan bawah madi. Kita dengan madi dengan film. COA kita pun dari film. Sebab kita pertama kali di Malaysia boleh buat daripada lemon mata tu, kita buat fabric linen. Sebab fabric linen kita ni bukan saja kita spray untuk bagi wangi baju. Tetapi kalau rumah kita kan anak-anak kita ada asma, ada orang kata apa yang memang alergi dia, spray je. Sebab kelebihan lemon mata dia ada dekat sana. Antioksidan dia ada dekat sana. Dia kill kuman semua. Virus. Okay? This is the latest kita. Lepas tu kita ada EO, perfume. Okay? Jadi ini adalah rangkaian. Kalau compare tadi punya label dengan yang ni, packaging nampak elok sikit lah. Kan? Kita jual worldwide kan? Nampak elok lah. No? Okay, ini di antara produk terbaru kita yang kita cuba push untuk global, untuk pasaran antarabangsa. Kita cuba push untuk global. Okay, next contoh sama juga saya cakap tadi yang fabric linen. Contoh Escogel ini, kita semua tahu kat rumah kita, mak kita ada minyak angin, minyak gamak, minyak panas, minyak ini. Tapi yang kita discover sekarang adalah keluaran terbaru kita, cooling gel. Cooling gel ni setahu saya lah, kita untuk pasaran kita tak ada buat lagi kecuali kita ekspor keluar, kita ambil dari luar masuk, kita jual atas jenama orang. Tapi ini atas jenama kita sendiri. Tetapi apa kelebihan gel ini yang saya nak explain? Semua gel orang yang buat memang panas jadi sejuk, gel kita sejuk daripada cooling. Tapi perbezaan saya punya gel, bukan saja mak kita sakit lutut, urat semua tu yang kram kaki, main sukan apa semua. Tapi gel saya bagus untuk kalau kita terkena api, terkena air panas, luka, tersadung pintu, terkepit, semualah. Jadi dia boleh bantu kamu. Itu ramuan kita tambah dalam ni. Especially perempuan yang period pain, segugur, betul-betul cakap. Bila you sapu dia macam nampak guna airbrush tu. Dia punya sejuk, dia punya Ini okey sikit. Betul. Dia betul. Dia nak heal tu. Dia okey sikit. Yang lain-lain tu Kita tak boleh. sakit belakang Dia sekejap, label you sapu sesuatu yang memberi you sejuk dan berangin, you rasa macam mana? Nampak Oh, betul-betul nampak gunung jerai, nampak airbrush, nampak semua nampak. Kan? Dan orang kata, itu dari ini. Tak saya cuba, insyaAllah betul. Okay, next. Okay, ini kita punya bidara shower gel. Okay, dia lebih kurang dengan orang kata apa? Produk-produk di pasaran. Tapi bidara shower gel kita ni, kita tambahkan propolis dan garam Himalaya. Okay, di sini kita boleh nampak kita punya notification. Nak beli produk yang kalian tengok ada tak ini notification, ada number notification. Apa kelebihan dia? Okay? Ini yang kita buat. Sebab tu kita kalau tanya saya nak cakap sampai bila-bila pun saya akan cakap bab semula jadi, bahan semula jadi, gunalah semula jadi sebab benda ini dia sihat berterusan.
Okay. Kulit yang cantik adalah kulit yang apa? Yes. Tak payah kulit pakai. Ini tak kisah ni lah. Okay. Okay. Bila rasa beza sikit dari tadi bila rasa wajah ini roll on. Kan? Especially kita lah kan duduk dalam lecture room mengantuk. Roll lah. Okay, kepala roll lah. Sakit pinggang duduk lama roll lah. InsyaAllah boleh bantu. Okay? Aku nak Boleh, next. try tengok ni dengan cool. Next, ada lagi tak? Okay. Sama juga apa yang kita tawarkan, kita jadi stockist, agent, kita boleh ajar untuk bisnes. Okay. Jadi kita ada semua yang anak-anak perlukan. Kita ada. You boleh tanya, you boleh datang kat kita, you boleh belajar. Betul? Okay. Next. Ini yang apa? Dia punya climax. Okay, apa yang kami kita tawarkan? Apa yang ada dekat kilang penjagaan diri dan kosmetik? Apa yang kami ada? Okay. Nombor 1. Skincare. Okay. Apa skincare? Masker kita ada. Krim malam kita ada. Kita ada komplit. Dia punya lotion, serum, semua kita ada komplit. Okay. Dan ingat dan kita buat daripada awal. Maksud dia untuk founder baru OEM, kita buat dari R&D. Sebab kita ada R&D sendiri. Kita ada R&D, kita ada chemist. Jadi kita buat, you ramuan tak perlu copy orang. Kita akan design, kita akan buat. Okay? Jadi di sini macam dia panggil signature you. Signature you tak? Orang lain tak ada. Orang boleh tulis serum C, tapi tak sama dengan you punya signature. Tak sama. Okay? Jadi ini yang kita kata skincare, haircare tak sama. Kita ada serum, kita ada tonic, kita ada apa tu, conditioner, kita ada mask keratin. Macam-macam nama. Okay? Okay, ini untuk skincare. Okay, ini untuk basuh. Okay, basuh ni paling, kalau tak silap saya, paling tinggi permintaan, okay, adalah basuh sebab dia custom. Kita ada lebih kurang 200-300 jenis mold, sizing. Jadi you boleh pilih lah. You nak cari, cara saya cari, especially ni. Ni tahu apa ni? Free Palestine. Sabun Palestine. Dia apa boleh buat? Dia boleh semua apa semua boleh. Betul. Jadi actually ini yang kita punya core. Paling banyak order. Sebab unik kan? You tengok depo di sana ada chemist buat kan? Ada chemist proses tu 5 sen je. Orang negara-negara berbuat lah. Dia bawa mai, dia proses dah hampir nak siap. Dia bawa mai. Dan dia bagi depo. Okay? This is kita punya basuh. Memang you pilih semua. Okay? Next. Okay. Ini wadah skor. Senang tak? Ada kilang, ada skor. Kita ada nanti kan? Jadi, you imagine tengok, agak-agak harga saya boleh murah lah. Kenapa saya boleh buat, beli satu paket dapat satu paket free? Design paket sendiri, mission sendiri, buat produk sendiri. Kan? Inilah. Kita boleh buat daripada masker, daripada sabun untuk body massage oil, boleh. Semua kita buat sendiri. Dulu body massage, untuk body scrub, untuk mandian, semua kita buat. Okay? Okay, next. Contoh kan? See? Kosmetik. Okay, apa yang kita boleh buat? Nombor 1. Lipstick, kan? Okay, lipstick. Then, compact powder kan? Powder, okay, then mascara. Ni? Boleh? Sunscreen pun okay. Oh, okay. Sunscreen. Ini? Pandai semua. Ini yang kita buat dan kita tawarkan. Okay? Kan? Kadang-kadang kita ada projek. Kami punya offer rendah boleh.
Yeah, this is our service. Wow. Okay, our service. First time aku nampak. This is serious. This is our service. Okay, service kita start dari apa? Service kita start dari research and development. Jadi kita research, kita buat, kita tak follow orang, kita buat formula sendiri, kita buat ingredient sendiri, kita buat dengan cara kita sendiri. Perbezaan kita. Okay? Kita ada chemist kat dalam sana, kita ada lab sendiri kat dalam, kita ada graphic designer in-house, dia akan design semua. Itu ada kan yang macam Di sini semua dia buat design, label you, kotak you, flyers you. warna blue. Segala apa yang marketing material, semua dia akan design for you. Okay, kita ada OEM, kita ada ODM, kita ada private label, kita ada contract manufacturing. Kan? Apa itu OEM? Apa itu ODM? Okay, OEM ni adalah memang kita start design untuk founder, memang dia kena arrangement untuk dia. Produk dia signature. Tak ada dekat tempat orang lain, tak ada ramuan dari orang lain, tak ada formula dari orang lain. Tapi kalau untuk ODM adalah produk yang sedia ada in-house, kita rebrand, ubah label orang lain. Jadi dia suka, saya suka lah formula you, saya tak mahu tukar, tapi saya nak guna nama saya. Tengok kawan Kita kita dapat dia dia datang. tak ada masalah. Okey. Okay, lepas tu untuk labeling dan untuk contract manufacturing. Contract manufacturing ni maksud dia bila founder itu agree untuk nak buat produk dengan kita, dia akan appoint kita as dia punya pengilang. Dia kena sign ini kontrak. Dia tak boleh lari, saya ambil lagi. Okay? Okay. Next. Okay, this is tentang design packaging service. Okay, ini memang kita design. Tak payah pandai itu sebenarnya kalau kita nak jadi founder. Untuk label, untuk apa, kita akan bantu design, kita akan bantu logo, design, packaging, untuk kotak, untuk botol, pilihan botol, semua kita buat. Okay? Dan untuk jenis-jenis packaging pun sama. Sama juga. Kita ada a few hundred jenis packaging yang diorang boleh pilih. Semua kita ada in-house. Okay? Okay. Next. Okay? Okay, last kali adalah product registration dan testing. Semua itu bila nak buat saja dekat Asli Resources, memang kita kena ambil sijil. Kalau tak ambil sijil, saya tak buat. Sebab kalau nak kena, bukan saja kamu kena, saya pun. Sebab apa tak? Sebab bila saya keluarkan info saya kepada kamu, kalau Kementerian Raj, kenapa saya buat? Info datang dari Asli Resources Sedia Berhad. Kan? You kena, saya kena. Tak boleh lagi. Okay? Jadi setiap produk yang keluar dari Asli Resources wajib melalui registration. KKM. Itu kilang buat. You tak payah buat. Kilang buat dan kita akan buat untuk lab test. Ujian makmal wajib. Kita nak jual dekat orang pakai juga. Kadang-kadang pakai kuasa memang kita kena pastikan produk tu memang boleh guna dan tak boleh memberikan kesan-kesan yang memudaratkan. Okey? Okay, ini semua kita buat. Okey, ini contoh-contohnya. Okey? Okey tak? Clear tak? Okay, last kali adalah branding dan marketing. Okay, bila ada founder masuk dekat kita, dia ada coaching. Contoh kalau dia ambil dekat kita 5,000 unit, dia ada coaching. 5,000 unit bersamaan dengan 5 coaching free. Kita akan coaching dia on branding and marketing. Sebab tu saya kata, diorang susah cari saya. Susah, tak tahu nak buat apa. Entrepreneur lah kan, jual-jual Banyak kita buat sini tadi. Okay, branding. Kita boleh macam personal branding. Semua ada. Kita ada satu tim yang memang buat untuk ajar untuk social media. TikTok. Jadi semua kita ada kat situ. Facebook Ads, semua ada. Kita ajar semua. Okay, semua kita ajar. Clear tak? Tak ada di sana. Boleh tak? Okay. Ini achievement untuk Asli Resources lah. Okay, ini achievement untuk Asli Resources. Kalau you tengok sebelah sini adalah
kita punya wire daripada overseas bawah kepada Madrid. Ini yang kita panggil pitching INSP, betul tak? Mihas baru lepas on September baru lepas. Ini di antara wire-wire yang kita jumpa USA, Bhutan, Mauritius, Philippines, China, Vietnam, India. Kita cuba nak jual. Kita jual untuk bayar. Untuk bayar, kita ada seller, kita cuba nak jual. Okay? Kita cuba nak masuk market international, global market. Okay? This is kita punya Cimana, GNP of course. Kita ada Madi, kita ada Keda, kita ada Free. Ada semua ini. Ini semua kita punya UiTM. collaborate. Okay? Semua apa yang ada lah dalam kita. Inilah yang kita gunakan setiap satu item saja. Okay? Next. Okay, achievement. Dah lebih kurang lah kita letak CJ banyak ni, kita letak adalah ada banyak ni, kita ada Keda, kita ada dari UM, kita ada dari banyak dari UM lah. Banyak. Okay. Kita ada dari apa ni? UITM semua lah. Inilah di antara orang achievement kita lah. Okay. Okay, untuk resources, apa yang kita boleh tawarkan? Resources lebih banyak, kilang lebih banyak. Apa yang kita boleh tawarkan? Produk dan R&D. Di sana apa? Proses kita production, design, labeling, marketing, training, and then delivery and packaging. Okay. Jadi ini ada juga satu dua student hari ini approach saya buat leadership. Leadership lah. Of course, especially in UN. Memang kita ambil, memang kita ambil. Kita welcome untuk leadership ini. Sebab kita nak polish pakai. Kita nak polish pakai. Normally dalam company saya, yang saya baca tadi 5-6 company saya, semua company saya ada leadership. Kebanyakan staff saya dari leadership. Contoh, dari mana? Dari leadership. Jadi kita welcome betul ini. Kita nak polish, pakai kita nak polish. Ini yang kita buat untuk resources. Okay, next. Habis lah kan? Habis. Okay, soalan. Ingat tau, setiap soalan ada no? Kan? Setiap soalan ada kan? Okay, siapa berminat dengan dunia keusahawanan? Saya mana saya. Angkat tangan boleh? Siapa berminat? Tak tahu berminat. Saya cakap saja orang ini. Kan? Okay? Nak, tapi macam takut. School of business kan? Tak minat business? Jangan terlalu. Oh, minat semua. Okay. Okay. Nak sekolah bisnes. Sekolah pula. Tanya lah soalan. Kenapa saya memilih jadi usahawan? Kan? Saya pilih jadi usahawan ni nombor satu sekali yang paling penting. Tahu ke? Dia minat betul. Minat yang saya kata tadi, minat tak boleh bawa bincang. Kan? You boleh tanya husband saya. Kalau saya cakap about kosmetik, dia cakap about beauty ni, dia tahu. Memang tak dia. Daripada tak makan pagi, breakfast, lunch tak makan, tea break tak ada, dinner tak ada, semua tak ada. Sebab passion tu dia. Minat tu dia. Minat yang tak boleh bawa bincang. Okay? Tapi ada satu yang saya memang nak kongsi. Kenapa saya pilih usahawan? Sebab bila kita berniaga ni, kita boleh generate idea kita, tak ada batas, tak ada boundary. The sky is the limit, tak ada boundary. Betul tak? You boleh generate. Bila you kerja dengan orang, you nak orang buat lah. Agak-agak cakap buat kami ni lah. Kan? Jadi this is sebab kita boleh generate apa saja you nak throw, you boleh throw. Bila you buat business.
Dia tu serius. Betul. Saya cakap. Sebab tu nak niaga ni kena jadi gila. Gila bukan macam orang gila. Gila tu paranoid kan? You kena paranoid. You kena fikir keluar daripada kotak. Betul tak? You kena fikir keluar daripada kotak kan? Next. Ini sikit saya kongsi ciri-ciri usahawan. Okay, lepas kita kongsi ciri-ciri usahawan ni, kita tengok balik ada tak dekat diri kita. Okay. Nombor 1, mestilah confirm lah minat. Tak ada minat, tak ada minat macam mana? Kan? Biasa mak suruh. Mati tu. Minat mesti. Paling mendalam macam saya kata tadi, carilah minat yang tak boleh bawa berbincang. Dia tidur dengan bisnes, dia makan dengan bisnes, dia mandi dengan bisnes. Passion. Okay? Kedua, dia sabar dan dia tak mudah putus asa. Sebab dalam bisnes ni Tuhan bagi 9/10 rezeki dan dia bagi cabaran 9/10 juga. Okey? Dia bagi rezeki 9/10, dia bagi cabaran 9/10. Jadi kita kena ingat itu. Are you ready? Mental, physical. Okay. Daya inovatif, kreatif. Mestilah kena kreatif kan. Kita nak berbisnes jangan follow orang. Orang niaga baju laku, kita niaga baju. Orang niaga produk laku, kita niaga produk. Orang niaga F&B laku, kita niaga F&B. Tak boleh. Tak boleh. You kena tanya diri you siapa you. Where is it? Apa kepakaran kamu? Macam mana nak polish kepakaran kamu? You tak boleh ikut orang. Betul, memang tak boleh. Ini business is business, tak boleh ikut orang. You mesti kena ada ni. Cuba you tanya saya soalan. Dalam banyak-banyak saya present tadi, ada tak F&B? Agak-agak saya pun tak ada F&B. Saya tak tahu masuk. Macam mana saya nak buat duit F&B? Betul tak? Jadi you rasa sebab saya nak buat apa? Cokodok. Kan? Jadi tak boleh. Mesti you kena ada something dalam diri kita. Kelebihan you ada ilmu. Itu. Kita tak boleh follow orang. You mesti kena tahu where is it. Okay? Next. Disiplin. Tak. Sorry to say kan. Sebab kenapa kadang-kadang kita usahawan kita gagal. Kan? Sebab dia senang je konsep orang kita. Bila saya buka kedai, saya jadi tauke, ikut suka saya nak pergi apa-apa. Ikut suka saya nak buka di dapur. Kedai saya kot, saya main sewa kan. Terus suka saya. Okey, ikut suka tu jadi apa? You punya klien confirm lari. Hari Isnin buka pukul 10. Selasa buka pukul 1. Kan? Rabu tak buka terus. Okey? Kosong. Betul tak? Itu apa tu? Itu apa? Rasa masa saya dah habis pun. Okey, jadi ini disiplin. Dan tadi kata tak kisahlah you jadi CEO ke, you jadi founder ke, you jadi apa ke. You buat kalau you cakap kat situ, you buka 7 hari seminggu tu saja, bukanlah memory. betul ya, itu disiplin. Okey, kalau you kata kat cuci seminggu 3 kali, jadi Simple. Ya, memang ke. Bagi satu private Private law. okay. And then berani ambil risiko nak niaga kan, berani risiko lah. Dan bijaksana selesai masalah, jangan lari masalah. Tips paling utama, sebab you kena ingat satu, dalam universiti apa yang kita ada ujian kan tak? Apa yang define kita punya level? Exam. Betul tak? Exam kan, ujian cikgu bagi, test, assignment semua. Okay, dalam bisnes, siapa nak bagi exam? Masalah is you punya exam. Ujian, dugaan, halangan adalah you punya exam. Kalau you lari dengan exam itu, lulus ke gagal? Oh, pandai. Tak apa-apa. Jadi jangan lagi. Cepat kan. Hadap juga. Ada tak orang jalan ke belakang?
Chinese kan Dah. tulis dalam. Dia Mestilah jangan tekan, aku kan? bercepat. Maksud dia, apa nak jadi pun, Tapi dia tak nak dulu, understand kan. ke depan dia akan faham. Sebab dia susah masalah tu. Kan? Betul? Next. Okey. Soalan ni. Soalan ni. Anda berminat nak tak risau? Minat. Okey, tak saya. Okey, minat tak minat? Terima kasih. Okey. Okey, kena speed dah. Okey, jadi di sini saya boleh bantu. Okay, InsyaAllah. Kenapa ni? Apa saja soalan, apa saja permasalahan, apa saja kesusahan, kepayahan, InsyaAllah saya boleh bantu. Okey? Okay, sekarang Oh, pun. semua orang betul. Okay. Tadi saya cakap kan, sekarang semua orang betul. Dia bukan Setiap soalan ada hadiah. represent satu word. Yang mana? Oh. Yes. Dia kena ada Yang kena ada, yes. Dia bukan like ini Ada soalan nak tanya saya, nak tanya siapa saya nak tanya Farhana, nak tanya Hana Farhana. kalau Chinese kan dia banyak Hana Cik. meaning. Mesti your mum lagi editor Chinese. Lagi banyak Chinese movie. Oh, mana? Betul. Thank you very much. Ada yang tidur ke? Thank you very much for the attention. Tak ada soalan ke? Tanyalah satu dua soalan. Bukan senang kami nak datang sini. Yes, silakan ni. Bangunlah sikit. Services. Dan dekat customer yang sama. Okay, apakah masalah utama yang macam kan dah lama kan, dah 2 bulan tukar macam kehabisan idea apa semua benda. Dan idea yang apa tu sentiasa akan ada yang berulang-ulang ke macam mana mengatasi itu? Soalan adik tadi adalah soalan adik tadi, sebab tadi saya dah mention every 2 months saya akan upgrade package untuk spa, betul? Untuk spa, jadi maksudnya ada tak kehabisan idea dan ada tak saya ulang package yang sama, betul tak soalan kan? Sebenarnya soalan yang bagus, terima kasih Dik. Sebenarnya saya tak ada masalah tadi nak kongsi balik tu. Sebenarnya di sini dia bukan kehabisan idea atau apa, dia teknik je. Maksud dia contoh saya panggil servis satu, saya launch servis 1 bulan 1. Lepas tu saya nak tukar servis 1 ni, lepas 2 bulan saya nak tukar servis 1. Okey, dia sebenarnya dia panggil add-on dengan produk dan mesin. Sebab customer kita bila dia buat, dia ada orang yang datang setiap minggu lah. You imagine tengok setiap minggu kalau 2 bulan dah berapa kali dia main? 8 kan? Okay, dia buat benda yang sama, dia boring tak? Confirm dia boring. Macam mana saya tak nak bagi dia boring? Saya akan upgrade. Saya upgrade contoh daripada package pertama ada 3 step. Kita nak cuci apa semua 3 step. Saya mungkin akan jadikan 6, tapi mesin yang berbeza, cara yang berbeza, urutan yang berbeza, teknik yang berbeza, environment yang berbeza. Komplit. Dia bukan saja saya design package cara rawatan berbeza ni, tapi saya design produk, mesin dan environment. Total bilik yang biasa duduk tu tak jadi lain. Completely berbeza. Jadi di situ dia memanglah satu kata-kata memakan modal yang tinggi. Tetapi memakan modal yang tinggi nak banding dengan marketing, saya rasa that is the best. Kalau saya boleh upgrade every 2 months, saya akan hold that client sampai bila-bila. Dan kalau nak kata kehabisan idea ni, actually banyak idea. Memang banyak, kita ada banyak idea. Dan saya selalunya akan dapat idea daripada ramai-ramai staff kita juga. Bukan saya seorang juga. Okey, that is jawab. Ada soalan? Okay.
beragam bisnes tu dia ikut macam wah, soalan-soalan dia. Okay. Padahal aku pun macam yang apa dia cakap ni sempat lagi pergi tandas. Okay, ada last session. Okay, selepas pukul 4 semua orang ada kelas lagi kah? Okay, just a short session. We call it a motivational session dan storytelling time. Okay, next selepas habis storytelling kita akan buat lagi Q&A kalau ada. Okay, so saya tanpa melengahkan masa, saya menjemput Datuk Azman Aziz untuk sesi storytelling dan coaching session. Okay, Kata mana goyang. I'm supposed to play a video for you all today because after 2:30, actually is the worst time for you to listen to lectures and speeches and talks. Betul? Tapi yang punya lecture team ni dah slack lah. Anyway, in life, every day we need to keep ourselves motivated. Kalau tak motivate hari-hari, then kita akan jadi lemah orang lain. Kan? Mesti motivate kita hari-hari. Mesti motivate diri kita hari-hari. Tak ada orang nak motivate diri kita. Kita sendiri kena motivate diri kita. Okay, before I introduce myself, I nak cakap pasal motivation ni because it's very important to keep ourselves motivated every day. Because we need to achieve something in our life. We need to have the dreams and everything kan. Before I go further, okay, I nak cakap siapa I. Saya adalah husband pada Datin Siti. Wow. Okay. Normally business school lah, UUM dia pun suka kerja kat bank. Banyakkan my staff dulu from UUM. Dekat branches, dekat head office kan. Okay, my name Azman. I'm also executive director atau share partner dengan Azdi Resources. Okay, I work in the bank for almost 30 years. I just left bank in 2018 to join Azdi Resources, which we have established the company a few years back. And of course, Datin in the beauty industry for many years. She was in a manufacturing company and later opened her own beauty company and so on lah. Whatever she has explained just now. Okay, my last position was senior vice president in the bank. I don't need to mention the bank lah. Senior vice president in the bank. My last salary before I left the bank was 70,000. And I tell you, all the CEO in the bank, they earn more than 100,000 a month. Nak buat apa? Dapat 100,000 sebulan? Nak buat apa? Gaji sebulan? Bukan nak belakang tau, bukan nak action. But actually motivate you. Macam mana I boleh earn 70,000 a month? As a person yang kerja daripada bawah sampai ke atas, I left with 70,000. Tu pun I still left the bank and do business. Want to do business because bila kita sampai satu tahap, our dream has changed to higher. We want to achieve higher than that. That's why I left and want to do business with my wife. Okay. Okay, can we go to the first slide? Okay, my first slide, the
success, kejayaan. Can we define the success? Anyone? Okay, I nak semua participate lah. Okay, yang pakai tie tu. Can you define me success? 1 perkataan boleh, 10 perkataan boleh, 2 perkataan boleh. Define success. Apa success? Kejayaan. Apa kejayaan bagi anda? Ha? Ada uang, betul? There's no right or wrong. There's no right or wrong. You? Kepuasan. Kepuasan. Apa? Kalau ada double meaning sikit ni. Okay, anyone else? Anyone else? Ladies? Yang bertudung biru ni? Kaya, betul. No right or wrong. Okay? So, kejayaan bagi saya ni sebab dah pernah bekerja dan juga bisnes. Personally, saya punya meaning, definition saya secara peribadi saya, kejayaan adalah sesuatu yang kita capai, impian kita, cita-cita kita dah capai dan dapat reward. Itulah kejayaan bagi kita. Maksudnya kita dapat capai, katalah naik pangkat sampai jadi senior vice president, gaji RM70,000, itu pencapaian. Tetapi bila sampai tahap tu, kita tak boleh selesa pada tahap tu. Kita kena tukar balik. Orang kata apa? Tukar destinasi kita ke next level. Betul tak? Nak jadi CEO RM100,000 gaji. Kalau nak jadi businessman, nak jadi businesswoman, apa yang kita nak achieve? Kita nak jual produk satu dunia ni. Kan? Satu dunia kita nak jual produk. Apa impian kita? Kita mungkin nak beli kapal 10-20 juta. Nak buat rumah. Tetapi yang paling penting sekali kejayaan adalah bila kita sebagai manusia, kita bukan buat kejayaan tu, kekayaan tu untuk diri kita sendiri. Kita buat kejayaan tu adalah sebenarnya untuk membantu orang lain. Itu artinya kejayaan. Kita sekarang, saya cukup benci betul bila orang kata, aku kalau boleh nak duduk di Alostar ni lah, gaji 2-3 ribu cukup lah, jaga family 2 anak ni cukup lah, tak mau pergi Kuala Lumpur, nanti Kuala Lumpur susah lah apa semua. Cukup benci orang tu. Orang tu macam dah so complacent, selesa dengan hidup dia. You must remember, complacency is a sign of death. Orang nak mati dah, aku dah nak mati dah, aku nak buat apa lagi, aku dah nak mati dah. Itu adalah tanda-tanda orang nak mati. Betul? Complacent. Maksudnya berpuas hati apa yang ada. Saya cukup benci kalau orang ada cita-cita macam tu. Sepatutnya dia keluar daripada negeri Kedah ni, pergi cari, keluar, travel, pergi bekerja tempat luar, cari jawatan yang tinggi, cari bisnes, macam tu lah. So bila kita achieve something, kita boleh tolong siapa? Boleh tolong diri kita, keluarga kita, boleh tolong ibu bapa kita, boleh tolong masyarakat. Kan? You tengok macam orang yang dah berjaya macam Syed Mota, buat masjid, buat apa tu, buat universiti dan sebagainya. Itu barulah pencapaian hebat. Bukan kejayaan kecil yang kita impikan. Kita mesti impikan kejayaan yang besar. Baru kita boleh tolong semua orang. Ini macam mana kalau nak tolong orang kalau gaji 2-3 ribu? Dan di sini pun tak lepas. So impian kena besar, mimpi kena besar. Sebab orang yang tak ada impian adalah orang yang telah mati. Orang tak ada impian memang orang yang dah mati. Orang yang mati saja yang tak mimpi apa-apa. Selagi kita hidup, kita perlu ada impian. Betul? Dan impian kita sentiasa berubah-ubah. Bila kita capai satu impian A, kita pergi impian B. Impian B ke impian C. Macam tu. Barulah kita jadi manusia yang sentiasa bermotivasi dan sentiasa memberi semangat pada orang lain untuk berjaya juga bersama-sama. Okay? Okay, my story dah. Okay, tadi dah ada cerita pasal DI kan? Sekarang ni ada cerita sebelum you nak buat bisnes kan, I tengok contoh-contoh macam anak-anak orang yang hebat-hebat. Contohnya macam anak Jeffrey Chia, Sunway Group, anak Vincent Tan, you know, anak-anak Syed Mota, for example.
dia orang bila dia graduate, dia tak kerja bapak dia orang. They go and work somewhere else first to get the experience before they join their parent company. So very important for us bila kita graduate is to get experience as much as possible before we stick to one destination. Okay, untuk bekerja ni kita kena jadi star employee. Star employee. Nak jadi star employee ni kita tak boleh jadi mediocre, average person kita tak boleh. Kalau kita jadi average person kan, gaji kita macam tu, pangkat kita macam tu, sampai bila kau macam tu? Sebab kita tak ada impian, tak ada destination, tak ada impian nak naik pangkat dan sebagainya. Dan to become star employee ni, you must be an extraordinary person. Must be extraordinary person. There are long list actually of characters. Kalau nak jadi star employee ni, memanglah kita bukan a perfect human being. Tetapi kita mesti jadi to the almost perfect person tau untuk jadi star employee. Almost perfect, bukan kata 100%, maybe 98, 99%. Barulah you boleh jadi staff yang bos selalu look up at you, yang selalu recognize you dan selalu reward you. Bila you graduate nanti, you tak percaya, you join nanti, you dengarlah nasihat saya. You must be extraordinary person. Okay, to be extraordinary person, yang penting tadi kata kita mesti ada cita-cita kita. Saya bantu saya nampak saya. Kita mesti ada cita-cita. Kalau kita tak ada cita-cita, kita sama orang yang dah mati. Kita mesti ada cita-cita bila kita join the company. Bila kita ada cita-cita, macam kita nak pergi KL hari ni, destination kita KL, dan kita akan plan macam mana nak pergi KL. Kita akan Google Map, tengok tempat ada banjir ke, ada hujan lebat ke, ada jam ke, dan sebagainya. Bila kita ada cita-cita, kita akan plan macam mana kita nak capai cita-cita kita. That's one. Yang kedua, kita mesti ada passion. Tadi latihan dia sebut passion. Passion adalah sesuatu, in English, intense feeling in minat suatu benda tu. Contohnya want to be a banker. You mesti minat untuk jadi banker. Apa itu kerja bank? Apa yang ada department dalam bank? Apa function bank? Apa customer buat? Apa loan? Dia passion ni ada satu kegilaan orang panggil. Kegilaan. Macam tadi kita kalau sembang pasal beauty business, dia boleh sembang satu hari, I pun dia tak boleh. Kegilaan. Kalau you nak jadi successful, you mesti jadi orang gila. Bukan orang gila tanya rambutan, tapi gila betul-betul pada sesuatu tu. Dia tengok Albert Einstein, orang kata dia gila, tapi finally dia manage to produce a very great formula to the world. Begitu juga dengan inventor lain, Thomas Edison dan KFC, Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders dan sebagainya. Kalau you tengok all this story, kalau you baca, dengar story semua, dia orang ni semua orang gila semua. That's why dia orang berjaya. Kalau lagi you tak jadi gila, memang you tak akan berjaya. You akan jadi mediocre je, average person. Percayalah cakap saya, okay? Paling penting dalam hidup kita ni, kalau you nak achieve something, you mesti ada disiplin. Disiplin bukan talking about time tau. Bukan sebab lecture pukul 9 mesti datang pukul 9. Itu salah satulah yang awak kena ni. Tapi sebenarnya disiplin adalah menyeluruh. Bangun pagi, kemas katil, disiplin. Pakai cantik, disiplin. Pakai tudung yang tak repot sana is disiplin. Bagi presentable diri kita itu adalah disiplin. Organize kita punya kerja adalah disiplin. Organize our assignment ke, complete assignment on time, all disiplin. Manage team, require discipline. So discipline is very important. Kalau kita tak ada disiplin, kita tak boleh berjaya sekali. We need discipline in all aspects. Cakap you, bila you bekerja dengan organisation, esprit yang besar, presentable, being good looking, being handsome is ada point tau. Ada point. Tak semestinya Tuhan bagi kita muka tak lawa kita tak menjadi handsome tau. Kita boleh je jadi handsome dengan pemakaian kita, personality kita, presentation kita, cara kita bercakap.
Itu membuatkan kita lebih handsome. Cara kita berfikir, itu kita jadi handsome. Kan? Ada semua orang, you pernah tengok kan, perempuan yang cantik kan, tapi orang tahu Allah dia ni kutuk orang kan, macam bodoh kan perempuan ni kan. Sebab apa? Tak, cantik tapi tak pakai otak kan, nampak bodoh kan. So orang manusia ni, kalau dia handsome dan cantik atau macam mana pun, kalau tak pakai otak, memang sama bukan minat dia. Betul tak? Okay. Tapi walaupun you all graduate, so I tengoklah graduate yang keluar daripada universiti ni, mentang-mentang dia pandai, mentang-mentang dia degree, bila keluar tak bersiap-siap pula. Tak bersiap-siap maksudnya tak jaga kulit, tak jaga muka, tak juga penampilan. Sebab apa? Dia ingat pandai. Jadi both ni kena go along. Jaga diri dan mesti be intelligent. Very important. Okay? Boleh tak? Dah ikut communication. Okay, another tip I nak bagi is communication. Communication, macam mana how you talk to people. Paling penting sekarang, graduate, kita always stress tell you English. English is a very important language. You boleh question kan, kenapa Jepun dah tak payah cakap English pun maju. Indonesia pun tak berapa pandai English pun maju kan. Apa China ke tak berapa pandai ke. Tapi I'm telling you, dia orang semua nak apa tu, keeping up with the culture dah. Dia orang semua pun dah start learning English. English is international language. If you want to work in the bank for example atau corporate companies, listed companies kan, when you go to the board meeting, when you present all in English, you do paper, proposal, everything in English. Banyak orang yang datang interview I've interviewed so many graduates in my company, in my bank previously, cannot speak English well. Sampai I kata, how shall I address your name? How shall I address your name? My address is number 56, lorong 2, apa semua, something like that. You know, how poor is the standard of our English. So you kena make sure kita, English is about continuous learning, reading, and talking, and also dreaming in English, sleep in English, and everything. Baru you boleh fluent in English, kan? Kalau English you tak ni, memang you cannot go far. Kalau you want to work to become a CEO, you want to become a GM, you want to become the senior vice president, you must well versed in English. Telling you. Kalau you nak work in the government, in certain industry, macam you want to work in a PTD for example, pentadbir diploma kan, PTD kan, you must be good in English. You want to work overseas, apa jabatan accountant negara ke whatever, you must good in English. I tell you, and my advice, please always improve your English. Satu jabatan tu. And communication yang cakap tu is very important. Kalau orang tu diam, kalau dia nak pangkat tu nasib dia lah. Kalau orang tu pendiam, kalau dia nak pangkat nasib